pengajian. Mudah-mudahan Allah menjadikannya sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengkabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Maka kita masih berada di dalam fasal yang mana penulis membicarakan berkenaan dengan perkara-perkara ini yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah ini kita akan meneruskan pengajian kita daripada situ. Kita pada minggu yang lepas mengatakan berkenaan dengan wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-'ajzu an mumkinin ma, yakni mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala sifat al-'ajz. Al-'ajz ini yakni tidak berkemampuan ini untuk melakukan satu perkara yang mungkin. Sebab kita mengatakan kudrat Allah Subhanahu wa taala hanya berkait dengan benda-benda yang mungkin. Wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi liwujudihi. Juga daripada perkara yang mustahil adalah Allah Subhanahu wa taala mewujudkan sesuatu dengan dipaksa. Maka ini adalah perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia melakukan satu perkara bercanggah dengan kehendaknya. Dia tidak mahu melakukan perkara itu, akan tetapi dia terpaksa melakukannya. Maka ini adalah perkara yang mustahil, ataupun kita mengatakan sesuatu itu perkara berlaku tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua adalah daripada perkara yang mustahil. Ai adamu iradatihi lahu ta'ala, yakni tanpa iradah Allah. Itu sebab kita mengatakan segala-galanya berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil sesuatu perkara boleh berlaku tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ai adamu iradatihi lahu ta'ala au ma'az-zuhul. Az-zuhul yakni membawa makna Allah Subhanahu wa taala tidak berkemampuan. Maka ini semua adalah daripada sifat-sifat makhluk, sifat-sifat yang menunjukkan kelemahan. Maka segala kita mengatakan secara dasarnya segala sifat yang tidak sempurna wajib kita menafikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka berkenaan dengan makna lemah ataupun tidak mampu ataupun lepa dan sebagainya, ini semua adalah daripada perkara yang mustahil bagi Allah. Abul ghafla ini adalah kelepaan, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala lepa, dia tidak mengetahui sesuatu yang telah berlaku disebabkan dia terlupa ataupun dia terlepa dan sebagainya. Semua ini adalah daripada sifat yang mustahil. Au bi ta'lil au bi tab'i. Selepas itu juga perkara yang mustahil adalah ta'lil dengan tab'a. Ini saya telah membicarakan, saya rasa pada minggu yang lepas, berkenaan dengan illah dengan tab'a. Illah dengan tab'a adalah fahaman ahli falsafah. Mereka mengatakan bahawasanya alam ini mempunyai kekuatan dengan sendirinya, dapat memberikan kesan. Maka ini adalah fahaman illah dengan tab'a. Ini sekali lagi saya ulang ya. Fahaman illah dengan tab'a adalah fahaman yang mana mereka berkeyakinan bahawasanya alam ini berkuasa. Alam ini berkuasa. Sebahagian daripada mereka beriman kepada Tuhan, sebahagian daripada mereka tidak beriman kepada Tuhan. Yang beriman kepada Tuhan ini mengatakan Tuhan wujud, akan tetapi Tuhan tidak berkuasa atas segala-galanya. Alam ini berkuasa. Dan alam ini dapat berfungsi selain daripada kuasa Tuhan. Ini adalah sebahagian daripada ahli falsafah. Sebahagian yang lain terus tidak beriman kepada Tuhan, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Tuhan. Mereka mengatakan alam ini berfungsi dengan sendirinya. Dan kebanyakan falsafah moden hari ini, dan begitu juga postmodern dan sebagainya, mereka beriman dengan perkara ini, al-illah wa tab'. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan benda ini bukan maksudnya Al-Imam Sanusi menyebutnya 700 tahun yang lalu ia tidak wujud pada zaman kita. Bahkan kita mengatakan zaman ini yang paling banyak wujud fahaman ini. Itu sebab kita kena faham, dan nama-nama bagi fahaman ini berbeza. Dalam bahasa Arab kita panggil ta'lil dengan tab'a. Dalam bahasa English mereka menggunakan perkataan naturalism. Mereka menggunakan perkataan naturalism. Jadi seorang naturalist, jadi ini adalah berkait dengan falsafah sains ya. Orang naturalist ini maksudnya dia beriman bahawasanya nature ini ada kuasa. Nature ada kuasa. Mereka menggunakan istilah mother nature dan sebagainya. Maka ini adalah keimanan mereka bahawasanya alam ini berfungsi selain daripada
daripada adanya kesan ini daripada Tuhan. Maka dalam Islam, kalau sekiranya seorang Muslim beriman dengan falsafah ini, maka dia telah murtad ini tanpa ada khilaf. Sebab ini dia beriman bahawasanya ada sesuatu yang boleh berfungsi selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita ada beza di antara ta'lil illah dengan taba'. Kita ada beza ini di antara illah dengan taba'. Illah ini kita mengatakan dia adalah fahaman yang sama, yakni maksudnya mereka beriman bahawasanya alam ini yakni ada kuasa dan alam ini boleh memberikan kesan, tetapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Manakala fahaman taba' tidak membicarakan yakni tentang yakni syarat. Ini bezanya yakni di antara fahaman illah dengan fahaman yakni taba'. Jadi saya tak perlu untuk membicarakan panjang lebar, sebab ini saya telah membicarakan sebelum ini. Saya memberikan misal api yang ini membakar. Ini biasa ulama kita memberikan misal dalam kitab-kitab aqidah. Bagaimana api itu membakar, maka fahaman illah mengatakan api membakar dengan syarat tidak ada kebasahan yang ini pada benda yang dibakar, baru yang ini ia boleh berlaku kebakaran. Manakala fahaman taba' ini mengatakan apabila wujudnya api dan wujudnya benda yang dibakar, maka pasti kebakaran itu akan berlaku daripada kekuatan yang ada pada api. Selepas itu beliau mengatakan wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu, juga daripada perkara yang mustahil yang bagi Allah adalah kejahilan. Daripada perkara yang mustahil yang bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang kejahilan. Yang mustahil yang Allah Subhanahu Wa Taala jahil, yang Allah tidak mengetahui akan suatu perkara yang berlaku. Al-jahlu wa ma fi ma'nahu bi ma'lumin ma. Jadi kita dalam Islam kita mengatakan wajib bagi tiap-tiap orang Islam beriman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui segala-galanya. Segala maklumat diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada percanggahan bagi pengetahuannya. Ini yang kita belajar daripada definisi sifat al-ilm. Kita mengatakan al-ilmu sifatun azaliyatun yankashifu biha jami'ul mawjudati wal ma'dumati inkishafan la yahtamilun naqid. Maka dia adalah sifat yang azali, yang merangkumi segala perkara yang diketahui, yang wujud dan yang tak wujud. Allah mengetahui segala yang wujud, segala yang tidak wujud, dengan pengetahuan yang menyeluruh. Tidak ada percanggahan bagi pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu penulis ini mengatakan mustahil bagi Allah al-maut. Ini semua adalah perkara yang bercanggah dengan sifat ma'ani. Jadi yang pertama sekali sifat ma'ani, sifat ilmu. Percanggahannya adalah al-jahl, iaitu tidak mengetahui. Selepas itu kita ada perkara al-maut. Ini adalah bercanggah dengan sifat al-hayah, mustahil Allah Subhanahu Wa Taala boleh binasa. Ini adalah perkara yang mustahil, wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah wajib, Allah tidak menerima ketiadaan sama sekali. Was-samam peka ataupun tuli. Ini adalah sifat bercanggah dengan sifat as-sami' ataupun as-sam'. Maka mustahil Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendengar. Kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengar, dan kita tidak boleh menisbahkan sifat kedengaran yang ada pada makhluk kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mendengar, dan kita tidak mengetahui bagaimana hakikat pendengarannya. Berbeza dengan pendengaran makhluk yang berbentuk dengan telinga dan sebagainya. Maka Allah berbeza dengan makhluk. Wal ama, iaitu penglihatan, al-ama sifat buta. Ini adalah mustahil bagi Allah. Allah adalah al-basir, dan kelihatan Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan kelihatan makhluk. Kelihatan makhluk dengan mata sebagai anggota, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak disifatkan dengan mata sebagai anggota daripada badan, ataupun anggota yang mana dia melihat dengannya. Ini adalah perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penglihatannya berbeza dengan penglihatan makhluk. Wal bukmu bisu, ini adalah sifat mustahil bagi Allah. Ini semua adalah daripada sifat-sifat yang apa kita mengatakan membawa kepada makna kelemahan bagi sesuatu. Maka al-bukmu ini adalah lawan bagi sifat al-kalam. Allah mutakallim. Allah maha bicara, dan bicaraan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa huruf dan tanpa
dan tanpa suara, dan dia adalah bicara nafsiyah dan bukan lafziyah. Ini semua kita membicarakan di dalam definisi, ya. Kalau kita balik kepada definisi, dia adalah sifatun azaliyatun nafsiyatun laisat biharfin wala saut. Ini adalah definisi yang bagi sifat, definisi ini bagi sifat kalam. Wa addadu sifatil ma'nawiyah wadihatun min hadhihi. Ini penulis ini mengatakan pencanggahan bagi sifat ma'nawiyah wadihah. Yani bila kita faham pencanggahan bagi sifat al-haya adalah al-maut, pencanggahan bagi sifat as-sama' adalah as-samam, pencanggahan yang bagi sifat kalam adalah al-bukum, pencanggahan bagi sifat al-ilm adalah al-jahl dan sebagainya. Maka ini kita mengatakan pencanggahan daripada sifat ma'ani. Begitu juga bagi sifat ma'nawiyah, dia adalah perkara yang sama. Ini penulis mengatakan kalau kita faham pencanggahan bagi sifat ma'ani, kita akan faham ini bagi sifat ma'nawiyah. Sebab sifat ma'nawiyah kita mendapatinya daripada sifat ma'ani. Kita mendapatinya, ia diraih daripada sifat ma'ani. Maka kalau kita memahami sifat ma'ani, kita akan faham sifat ma'nawiyah. Dan pencanggahan bagi sifat ma'ani adalah pencanggahan bagi sifat ma'nawiyah. Tidak ada perbezaan. Maka itu sebab beliau tidak membicarakan pencanggahan bagi sifat ma'nawiyah. Sebab beliau mengatakan ini adalah perkara yang mudah yang ini difahami. Tidak perlu yang ini untuk disebutkan. Sekarang ini kita pergi kepada bahagian yang ketiga. Apa maksud bahagian yang ketiga? Sebab Al-Imam As-Sanusi dia mengikut ini turutan bagi hukum akal. Hukum akal kita tiga bahagian, kita mengatakan wajib, mustahil dengan jaiz. Jadi kita membicarakan tentang perkara yang wajib bagi Allah, kita membicarakan tentang sifat 20, dan perkara yang mustahil adalah perkara yang bercanggah ini dengan sifat tersebut. Dan sekarang ini kita telah sampai ini kepada perkara yang jaiz. Wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala. Jadi perkara yang jaiz, kita mengatakan yang ini perkara yang jaiz, ini maksudnya dia adalah perkara yang menerima kewujudan dan ketiadaan. Dia menerima kewujudan dan ketiadaan. Ini adalah dimaksudkan dengan perkara yang jaiz. Dan jaiz bagi Allah, ini yang penulis mengatakan jaiz ini bagi Allah misalnya adalah fi'lu kulli mumkin, yakni menciptakan perkara yang mungkin. Yakni Allah Subhanahu wa taala dia mewujudkan perkara yang mungkin. Maka Allah mewujudkan ini perkara yang mungkin, maka ini adalah daripada kehendaknya. Yakni dia boleh melakukannya ataupun tidak melakukannya. Tidak ada paksaan yang baginya. Jadi kita mengatakan ini adalah perkara yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah Subhanahu wa taala dia melakukan satu perkara yang mungkin ataupun dia meninggalkannya. Ini semua balik kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengatakan ini adalah jaiz bagi Allah. Yani Allah boleh menciptakan dan Allah boleh tidak menciptakan. Tidak ada paksaan ini bagi Allah. Dia melakukan segala-galanya dengan kehendaknya. Maka ini kita mengatakan melakukan perkara yang mungkin, mewujudkan perkara yang mungkin adalah daripada perkara yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi penulis mengatakan fi'lu kulli mumkinin, yakni perbuatan tiap-tiap perkara yang mungkin, yakni menciptakan ini benda yang mungkin, atau tarkuhu ataupun tidak menciptakan. Ini semua adalah perkara yang jaiz, ini bukan perkara yang wajib ini bagi Allah. Kalau kita mengatakan perkara yang wajib ini bagi Allah, maksudnya perkara itu mesti ini berlaku. Tetapi ini kita mengatakan jaiz ini bagi Allah, yakni Allah berkehendak sama ada dia nak melakukannya ataupun dia tidak melakukannya. Wa amma burhan wujudihi ta'ala, adapun dalil yang bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini kita masuk ini kepada bahagian ini, bagi mereka yang mengikuti pengajian ini dan antum ada kitab, antum yakni tulis ini di sini, ini adalah tamat bagi bahagian yang pertama. Yani kitab Al-Imam As-Sanusi, kitab Ummul Barahin ini ada dua bahagian ini yang besar. Bahagian ini yang pertama adalah bahagian aqaid, yakni perkara yang diwajibkan bagi seorang mukmin untuk beriman kepadanya. Ini adalah bahagian yang pertama. Jadi kita telah membicarakan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, kita membicarakan perkara yang mustahil bagi Allah, kita yang wajib kita menafikan. Kita membicarakan tentang sifat jaiz ini bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu perkara yang seperti mewujudkan perkara yang mungkin. Dan perkara yang jaiz ini sebenarnya ada banyak, ya. Menghantarkan para nabi adalah jaiz bagi Allah. Yani nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kepada manusia. Mungkin saya membicarakan ini sekejap sebelum kita masuk kepada bahagian yang kedua, nanti saya akan terangkan. Daripada perkara yang jaiz ini bagi Allah Subhanahu wa taala adalah menghantar nabi dan rasul.
Yani kalau kita menanyakan soalan misalan, adakah diwajibkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghantar Nabi dan Rasul kepada manusia? Maka jawapannya tidak. Yani ia adalah jaiz bagi Allah. Yani maksudnya kalau Allah berkehendak untuk menghantarkan seorang Nabi, dia menghantarkannya. Kalau tidak, dia tidak menghantarkannya. Maka ini adalah perkara yang jaiz bagi Allah dan bukan perkara yang wajib bagi Allah. Berbeza dengan Mu'tazilah. Kaum ini Mu'tazilah, mereka mengatakan menghantarkan Nabi-Nabi dan Rasul adalah wajib ini bagi Allah. Sebab mereka beriman ini dengan perkara as-salah wal aslah. Yani wajib bagi Allah melakukan suatu perkara yang mendatangkan kebaikan kepada manusia. Dan daripadanya Allah menghantar Nabi-Nabi dan Rasul, maka mereka mengatakan wajib Allah menghantar Nabi dan Rasul. Ahlu sunnah ini mengatakan tidak diwajibkan, bahkan ini adalah daripada perkara yang jaiz bagi Allah dan bukan perkara yang wajib. Maka ini juga adalah daripada perkara yang kita mengatakan jaiz yang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan memberikan pahala kepada manusia apabila kita melakukan ketaatan. Adakah wajib bagi Allah memberikan pahala ataupun jaiz? Maka Mu'tazilah mengatakan wajib, Ahlu Sunnah wal Jamaah yang ini mengatakan jaiz. Yakni Allah boleh memberikan pahala dan Allah boleh tidak memberikan pahala. Segala-galanya balik kepada kehendak Allah. Berkenaan dengan mengazab ini orang yang melakukan maksiat, adakah wajib bagi Allah mengazabnya ataupun tidak? Maka kita mengatakan Allah boleh mengazabnya dan Allah boleh juga ini tidak mengazabnya. Ini balik ini kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada perkara yang diwajibkan ke atas Allah. Jadi kita jangan keliru di sini ya. Berkenaan dengan sifat-sifat 20 kita mengatakan sifat yang wajib bagi Allah. Tetapi di sini kita mengatakan tidak ada perkara yang boleh mewajibkan Allah, mewajibkan atas Allah, yang ini dikenakan ke atas Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada. Maka sifat yang jaiz yang ini adalah daripada sifat kita mengatakan memberikan pahala, memberikan kenikmatan dan azab. Ini semua adalah daripada perkara yang jaiz ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan ini kita telah tamat bahagian ini yang pertama. Bahagian yang kedua, apa yang kita akan mempelajari insya-Allah pada pengajian-pengajian yang akan datang sehingga akhir kitab, adalah apa yang dikenali sebagai barahin. Yani Al-Imam Sanusi, beliau membagikan kitab ini kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah ilmu akidah itu sendiri yang diwajibkan bagi tiap-tiap orang yang beriman ini untuk mempelajarinya. Bahagian ini yang kedua adalah mempelajari tentang dalilnya. Dalil bagi tiap-tiap perkara yang disebutkan. Yang ini bila kita mengatakan misalan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat wujud, apakah dalilnya? Dalilnya dalam segi akli. Kita dalil terbagi kepada dua bahagian. Kita ada dalil naqli dan kita ada dalil akli. Kalau orang menanyakan kepada kita apa dalil wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita membicarakan tentang dalil naqli, kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini adalah dalil naqli yang menunjukkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas itu ini kita ada dalil yang akli. Ini yang dalil yang disebutkan oleh Al-Imam ini Sanusi. Yang ini dalil yang akli yang ini bagi tiap-tiap daripada sifat. Maka daripada dalil akli ini sebagai misal seperti mana kita akan mempelajari, kita mengatakan alam ini adalah hadis. Maka tiap-tiap perkara yang hadis memerlukan kepada muhdis, yakni perkara yang ada permulaan memerlukan kepada pencipta. Kalau tak, ia membawa kepada kemustahilan. Sebab sesuatu perkara yang ada awal baginya, yang didahului dengan ketiadaan, tidak boleh mewujudkan dirinya sendiri. Ini adalah perkara yang mustahil. Maka dia memerlukan kepada sesuatu yang mewujudkannya. Maka yang mewujudkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama sekali kita harus membawa dalil hadisnya alam ini. Yani alam ini contingent. Alam ini adalah sesuatu yang ada permulaan yang baginya. Setelah kita sabitkan dalil bahawasanya alam ini ada permulaan baginya, baru kita membicarakan bahawasanya tiap-tiap perkara yang ada permulaan memerlukan kepada sesuatu yang mewujudkannya. Maka di sini kita mengatakan itulah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak boleh ada permulaan dan dia tidak boleh ada akhir dan dia tidak boleh ada penyamaan bagi selainnya, dan dia mesti satu, tidak boleh berbilang, dan dia mesti berdiri atas sendirinya, tidak berhajat kepada selainnya, dan dia mesti mempunyai sifat kuasa dan sifat irada dan sifat ilmu. Ini semua adalah perkara-perkara sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kita akan mempelajari insya-Allah taala
kita akan mempelajari tentang barahin, yakni bukti-bukti yang kukuh. Jadi perkataan burhan penting ya untuk kita faham definisinya. Burhan ini dia adalah bukti yang kukuh. Bukti yang kukuh. Dia bukan saja bukti, tetapi dia adalah bukti yang kukuh. Maka burhan adalah mufrad, barahin adalah jamak bagi burhan. Itu sebab Al-Imam As-Sanusi beliau menamakan kitabnya Ummul Barahin, yakni ibu kepada segala bukti-bukti yang kukuh. Yakni sebab dia mendatangkan yakni bukti-bukti yakni yang sangat kukuh yakni di dalam membuktikan tiap-tiap daripada perkara yang diwajibkan untuk kita beriman di dalam Islam. Yakni menerangkan kepada kita bahawasanya akidah Islam diasaskan yakni dengan bukti-bukti yang kukuh, bukan saja dalil naqli yang membentuk Quran dengan sunnah, tetapi juga dalil aqli. Maka tidak ada perkara dalam Islam, kepercayaan dalam Islam yang bercanggah yakni dengan akal. Ini adalah daripada kelebihan yakni agama kita. Ini adalah daripada perkara yakni yang wajib bagi tiap-tiap orang Islam ini untuk kita memahaminya dan kita berbangga dengannya. Berbeza dengan agama-agama yang lain yakni tidak sama sekali yakni dengan Islam, yakni tak sampai yakni 1% yakni dekat yakni kepada Islam. Kalau kita mempelajari tentang akidah agama kita dan kita mempelajari agama-agama yang lain, kita akan mendapati perbezaan dalam segi kekukuhan di dalam dalil-dalil yang dikedepankan oleh agama Islam. Maka ini semua ini akan membawa kita kepada keyakinan yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mempelajari dalil adalah wajib. Ini adalah perkara akhir sekali saya nak menerangkan walaupun masa dah tak cukup. Mempelajari tentang dalil-dalil di sebalik akidah, hukumnya adalah wajib yakni untuk mengeluarkan kita daripada taklid. Sebab taklid dalam akidah tidak dibolehkan. Yakni mengikut ini pendapat orang misalnya di dalam kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sifatnya, ia harus ini berdasarkan dengan keyakinan, ini bukan ini berdasarkan ini dengan ikutan. Bukan disebabkan ibu bapa kita orang Islam, kita orang Islam. Dia tidak begitu. Islam ini bukan blind faith. Islam ini memerlukan seseorang itu untuk menggunakan akalnya dan untuk melihat ini kepada dalil-dalil, sama ada dalil naqli dengan dalil aqli, untuk dia sampai kepada keyakinan. Maka wajib kita mengeluarkan diri kita daripada taklid. Ini adalah akhir sekali saya nak membicarakan. Maka tidak dibolehkan kita melakukan taklid dalam akidah. Bagaimana kita nak mengeluarkan diri kita daripada taklid? Maka wajib kita mempelajari tentang dalil-dalil akidah. Dalil-dalil akidah. Jadi mempelajari ilmu akidah ada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah mempelajari perkara-perkara yang diwajibkan kita beriman kepadanya. Bahagian yang kedua adalah mempelajari dalil-dalil yang kukuh bagi tiap-tiap kepercayaan dalam ilmu akidah. Maka dengan itu kita telah melaksanakan fardu ain. Sebab mempelajari kedua-dua bahagian ini hukumnya adalah fardu ain. Walaupun saya ingin mengatakan kebanyakan daripada umat Islam tidak mempelajarinya dengan betul. Itu sebab menghidupkan ilmu ini yang fardu ain merupakan perkara yang utama sekali, lebih utama daripada mempelajari ilmu fiqh. Tetapi kadang-kadang kita lihat orang yang kedepankan ilmu fiqh dan tasawuf lebih daripada ilmu yang pertama sekali yang diwajibkan bagi orang mukallaf untuk mempelajarinya, iaitu ilmu akidah. Itu sebab kita hidup dalam zaman tunggang terbalik. Kita hidup dalam keadaan tunggang terbalik. Kenapa tunggang terbalik? Sebab kita tidak meletakkan ilmu dan manhaj dalam pengajian dengan pada tempatnya. Itu sebab berlaku banyak kekeliruan dan banyak syak yang wujud dalam hati-hati umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Dan insya-Allah pada minggu yang akan datang, jemaah dirahmati Allah, sangat penting sekali untuk kita mempelajari apa yang dimaksudkan dengan barahin yang dikedepankan oleh Al-Imam Sanusi. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua taufik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.